Assalamualaikum, hai dan selamat sejahtera semua. Okey, bertemu kita kembali. Okey, hari ini kita akan habiskan dua subtopik terakhir untuk bab 3 iaitu 3.3 seni bina dan 3.4 struktur sosial. So, hari ini insya-Allah kita akan habiskan bab 3. Okey, kita pergi dulu kepada 3.3 iaitu seni bina. Okey, siapa itu seni bina? Pernah dengar tak apa itu seni bina? Okey, seni bina ialah suatu seni mereka bentuk sesebuah binaan yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. So, binaan-binaan yang ada fungsi-fungsinya itu kita panggil sebagai seni bina. Jadi, kalau kita kat Malaysia ni, kita ada seni bina tak? Sebelum kita pergi kepada kerajaan Melayu, cikgu nak tanya, kalau kita kat Malaysia ni, kita ada seni bina tak? Okey, kita di Malaysia juga, kita ada beberapa seni bina yang membanggakan, yang mengkagumkan. Okey, antaranya kita ada bangunan Sultan Abdul Samad, di mana di bangunan Sultan Abdul Samad ni ada menara jam. Okey, tempat ni lah di mana bendera Union Jack diturunkan, kemudian jalur gemilang dikibarkan. Kita ada menara Kuala Lumpur, iaitu menara ini menara yang merupakan bangunan komunikasi ketujuh tertinggi di dunia. Kita ada Stadium Negara, iaitu stadium tertutup yang terbaik di Asia Tenggara. Okay, kita ada menara berkembar Petronas, iaitu di mana kedua-dua menara ini merupakan menara berkembar tertinggi di dunia dan bangunan tertinggi pada abad ke-20 dan macam-macam lagi seni bina yang kita ada di Malaysia. Okay, tapi hari ini cikgu nak fokuskan kepada seni bina alam Melayu. Apakah seni bina yang terdapat di alam Melayu? Okey, 3 seni bina utama yang terdapat di alam Melayu iaitu candi, iaitu tempat ibadat bagi penganut agama Hindu dan Buddha. Selain sebagai tempat ibadat, candi juga ada fungsi-fungsinya yang lain. Nanti cikgu akan terangkan. Yang kedua, perkapalan. Yang ketiga, sistem pengairan untuk pertanian. Okay, kita tengok kepada perkembangan seni bina kerajaan alam Melayu. Setiap kerajaan alam Melayu ni ada seni binanya. So, yang saya highlightkan ni, itulah seni bina bagi sesebuah kerajaan. Kita tengok Funan. Funan ada kapal besar, iaitu kapal ini boleh memuatkan sehingga 700 orang dan 1000 tan kargo barangan. Ada perahu panjang yang boleh membawa 100 orang penumpang. Ada sistem pengairan bagi mengawal limpahan air dan mengalirkan air masin keluar dari tanah. Pengairan, ada candi. Tadi saya kata candi sebagai rumah ibadat kan. So, selain sebagai rumah ibadat, candi sebagai pusat pendidikan. Okey, dan juga sebagai pusat pertemuan masyarakat. Okey, contohnya Candi Gocheti yang terdapat di pelabuhan OCEO. Okey, kita tengok Angkor. Angkor ada bere yang boleh menampung 30 juta meter padu air bagi tujuan pengairan sawah padi. Angkor Wat dan Angkor Thom juga merupakan seni bina bagi kerajaan Angkor. Okey, dan Angkor juga ada seni bina perkapalan yang mana ia berfungsi sebagai perdagangan dan peperangan. Perdagangan untuk boleh memuatkan orang, boleh memuatkan barang dagangan. Champa hanya terkenal dengan candi sahaja, iaitu di Lembah Minsun, Dong Duang dan juga Po Naga. Okey, yang keempat kita tengok Sriwijaya. Sriwijaya juga terkenal dengan candi Muara Tikus dan Candi Muara Jambi. Selain itu, Sriwijaya juga terkenal dengan perkapalan di mana kota Sriwijaya dijadikan sebagai pusat pembinaan kapal. Okey, di Palembang juga merupakan pusat pembinaan kapal-kapal Melayu, iaitu Kun Lumpur, yang mana apa yang istimewanya kapal ini, ia sangat besar dan boleh berlayar sehingga ke Pelabuhan Tongkin dan Tenggara China. Daripada alam Melayu boleh ke China. Okey, kemudian Majapahit. Majapahit terkenal dengan Candi Tikus dan juga Candi Ceto. Dan selain itu, seni bina lain ialah Gapura Ringing Lawang. Okey, apa itu Gapura Ringing Lawang? Iaitu pintu gerbang laluan raja, dan juga Gapura Rajang Ratu, pintu masuk ke dalam sesebuah bangunan di Jawa, bangunan suci di Jawa Timur. Okey, seterusnya kita tengok Kedah Tua. Kedah Tua juga terkenal dengan candi bagi agama Hindu dan juga Buddha. Kalau candi Buddha iaitu di Bukit Coras, Bukit Pendiat, Bukit Meriam. Candi Hindu di Bukit Batu Pahat dan Bendang Dalam. Selain candi, terdapat juga arca Hindu dan juga arca Buddha. Okey, Gangga Negara, seni bina dia kita boleh lihat dalam bentuk patung, iaitu patung Buddha yang diperbuat daripada gangsa yang ditemui di Sungai Siput dan Pangkalan
bekalan. So itu adalah perkembangan seni bina kerajaan alam Melayu. Setiap kerajaan Melayu itu ada seni binanya yang tersendiri. Okey, seterusnya kita tengok fungsi seni bina di alam Melayu. Okey, maksudnya yang saya akan terangkan ni ialah kesimpulan, rumusan bagi fungsi-fungsi seni bina yang ada di alam Melayu. Okey, cikgu mulakan dengan pertama, iaitu sistem pengairan. Okey. Sistem pengairan ni seperti yang tadi cikgu terangkan, mengawal limpahan air, mengalirkan air masin dari tanah pertanian. Okey, kenapa kerajaan alam Melayu membina sistem pengairan? Okey, tadi kerajaan apa yang membina sistem pengairan? Kerajaan Angku dan kerajaan Funan. Okey, seperti yang sebelum ni saya pernah terangkan, Angku dan Funan terkenal dengan penanaman padi, betul? Jadi mereka buat sistem pengairan. Kenapa mereka buat sistem pengairan? Okey, pembinaan sistem pengairan ini dapat memastikan air yang diperlukan tanaman sentiasa mencukupi. Lebih-lebih lagi bila musim panas, bila musim kemarau. Okey, bukan itu saja, sistem pengairan yang sistematik juga dapat memastikan tanaman dapat tumbuh dengan subur. So itu kelebihan, itulah sebab kenapa mereka membina sistem pengairan. Okey, yang kedua ialah biare, iaitu dapat menampung air untuk disalurkan ke sawah-sawah padi. Okey, 3, perkapalan. Tadi kerajaan Funan dan Angkor ada perkapalan. Okey, kegunaannya sebagai perdagangan dan peperangan. Dan yang terakhir ialah candi. Okey, candi tempat ibadat, pusat pendidikan dan pusat pertemuan masyarakat. Okey. Okey, seterusnya kenapa kita kena menjaga seni bina kerajaan alam Melayu ni? Kenapa kita kena jaga? Okey, kita kena jaga seni bina alam Melayu ni supaya dapat dijadikan sumber sejarah kepada pengkaji kerajaan alam Melayu. Okey, kita boleh mengekalkan keunikan seni bina zaman dahulu dan menjadi rujukan untuk menghasilkan binaan yang lain pula. So itu sebab kenapa kita kena jaga seni bina ini. Okey, jadi macam mana cara kita nak jaga seni bina ini? Okey, kita boleh jaga seni bina ini dengan cara memelihara dan memelihara. Maksudnya yang rosak, yang dah lusuh, yang rosak kita baiki. Okey, kemudian kita mewartakan tempat tersebut sebagai warisan negara supaya ia terjaga dan tidak dicemari. Okey, dan juga boleh dijadikan sebagai tempat pelancongan. Okey. Okey, seterusnya ialah 3.4, struktur sosial. Okey, apa itu struktur sosial? Struktur sosial ialah susunan masyarakat. Kita kat Malaysia juga ada struktur sosial. Ada golongan atasan, ada golongan bawahan. Okey. Okey, kita tengok rajah ini. Ini menunjukkan struktur sosial masyarakat kerajaan alam Melayu. Kita tengok ini menunjukkan lapisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, ada 4, iaitu golongan diraja yang pertama, kedua bangsawan, ketiga rakyat merdeka dan juga hamba. 4 ni kita pecahkan kepada 2. Okey, seperti yang sebelum ni saya pernah terangkan. Okey, apakah 2 itu? Okey, yang pertama kita ambil golongan yang pertama dan yang kedua, diraja dan bangsawan. Okey, kategori ini kita namakan sebagai golongan pemerintah, golongan atasan, iaitu diraja dan bangsawan. Okey, rakyat merdeka dan hamba ini kita kategorikan dia sebagai golongan diperintah, iaitu bawahan. Okey, so terbagi pada 2, golongan pemerintahan dan golongan diperintah. Siapa yang ada di golongan pemerintahan? Pemerintah, diraja dan bangsawan. Siapa yang ada di golongan diperintah? Rakyat merdeka dan juga hamba. Okey,
Kita tengok pula secara lebih terperinci siapakah yang dikatakan golongan diraja, bangsawan, rakyat merdeka dan juga hamba. Bagi golongan diraja, terdiri daripada raja, kerabat raja, permaisuri. Permaisuri ni isteri raja, putera ni anak lelaki raja, puteri ni anak perempuan raja, adik-beradik, ibu bapa, ahli keluarga, semuanya yang berkaitan dengan raja. Bangsawan pula ialah pembesar, ilmuwan, golongan agama, penjaga dan juga pendeta. Okey, biasanya golongan bangsawan ni golongan yang berstatus tinggi dan mempunyai harta. Okey, dan bangsawan ini juga biasanya memiliki hamba. Okey, kemudian bagi golongan diperintah iaitu rakyat merdeka dan hamba. Rakyat merdeka terdiri daripada pekerja istana, askar, petani, penternak, pedagang, nelayan dan juga artisan. Okey. Dan hamba terdiri daripada tawanan perang, hamba berhutang dan juga rela menjadi hamba. Kalau sekarang kita tak boleh ada hamba. Kalau ada hamba, salah di sisi undang-undang. Okay, ini kita cerita kerajaan ala Melayu. Okey, kita tengok fungsinya secara lebih terperinci. Okey, yang pertama, golongan diraja berfungsi untuk memerintah kerajaan ala Melayu. Kemudian golongan bangsawan mendukung sistem pentadbiran kerajaan. Rakyat merdeka yang terdiri daripada nelayan, petani, semua tu apa fungsi mereka? Mengukuhkan sistem beraja dengan taat setia dan menjana ekonomi kerajaan. Okey, jadi rakyat merdeka ni lah yang membantu meningkatkan ekonomi kerajaan. Hamba tadi terdiri daripada 3 golongan tu kan. Hamba ini berkhidmat dalam sektor sosioekonomi dan meningkatkan status pemilikannya. Okey, meningkatkan status pemilikannya. Okey, semakin ramai hamba yang dimiliki oleh seseorang individu, semakin tinggi taraf hidup dan kukuhnya ekonomi. Okey. Peranan hamba dalam struktur sosial ni sebagai untuk berkhidmat dalam sektor sosioekonomi dan meningkatkan status pemiliknya, bukan? Betul kan? Okey, jadi mereka ni melaksanakan pelbagai tugas dalam sektor sosioekonomi berdasarkan arahan tuannya. Contohnya, mereka melumba biji timah dan juga mereka bercocok tanam. Dan selain itu, golongan hamba ni juga meningkatkan status pemiliknya kerana hanya golongan bangsawan dan yang kaya yang mampu memiliki hamba. Macam tadi saya katakan kan, kenapa siapa bangsawan mempunyai hamba. Okey, jadi penting tak kehidupan berorganisasi seperti yang dimiliki oleh kerajaan ala Melayu ini? Okey, ia sangat penting kehidupan berorganisasi seperti ini. Kenapa? Kerana dapat mengelakkan pertindahan bidang kuasa dan seterusnya, memastikan kelancaran pentadbiran, dapat membantu meningkatkan produktiviti, dan dapat menyelesaikan masalah yang wujud dengan mudah dan cepat. Itu pentingnya kehidupan berorganisasi seperti ini. Okey, jadi telah jelas dan nyata bahawa struktur sosial dapat membentuk kemakmuran negara. Kenapa saya kata dapat membentuk kemakmuran negara? Kerana struktur sosial masyarakat kerajaan Melayu ni tersusun. Tersusun dengan peranan golongan pemerintah menjaga dan melindungi rakyat, manakala golongan diperintah pula memberikan taat setia kepada golongan pemerintah. So, ini telah mengukuhkan lagi sistem masyarakat serta sistem politik dan seterusnya, menyumbang kepada kestabilan kerajaan. Jadi struktur sosial ni sangat menyumbang kepada kemakmuran sesebuah kerajaan, di mana golongan diperintah menjaga golongan pemerintah menjaga golongan diperintah taat setia pula kepada golongan pemerintah. Okey, itu saja untuk hari ini.